Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sharifah Nur Azimi Zaid Hamid daripada Kolej Komuniti Hulu Selangor. Terima kasih atas peluang yang diberikan. Pada hari ini saya akan membentangkan kertas kajian saya yang bertajuk Analisis Kesalahan Linguistik dalam Tugasan Bertulis Pelajar Kolej Komuniti Hulu Selangor. Tanpa melengahkan masa, saya akan teruskan dengan sesi pengenalan. Meskipun bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa rasmi dan kebangsaan, namun tidak dapat dinafikan masih terdapat masalah penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan rakyat Malaysia. Perkara ini dapat kita lihat dalam komunikasi lisan dan juga bertulis. Jika diamati, terdapat pelbagai kesalahan linguistik yang berlaku, terutamanya dari segi ejaan dan juga tata bahasa. Jadi, di manakah masalahnya? Kajian ini diilhamkan atas kesedaran akan pentingnya untuk kita selaku rakyat Malaysia mempunyai penguasaan bahasa Melayu yang baik kerana penggunaan bahasa Melayu yang betul dapat melahirkan pengguna yang kompeten. Di Kolej Komuniti Hulu Selangor sendiri, penulisan merupakan salah satu komponen penilaian yang penting kepada pelajar. Kesalahan linguistik yang ketara boleh merosakkan imej pelajar itu sebagai penulis, menyebabkan kerja yang dihasilkan tidak berkualiti dan dapat mempengaruhi prestasi pelajar dalam subjek berkaitan. Di dalam slide ini juga saya kongsikan antara kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar, antaranya adalah penggunaan ejaan lama. Terdapat perkataan yang dieja secara rapat di mana perkataan tersebut perlu dieja secara terpisah. Terdapat juga kesalahan penggunaan imbuhan dan juga penggunaan campuran bahasa Inggeris. Sebelum melangkah kepada objektif kajian, ingin saya kongsikan sedikit sorotan kajian yang dijalankan. Dapat dilihat di dalam slide ini contoh kajian lepas yang dirujuk. Antaranya ialah daripada Elmi Maswandi dan rakan-rakan. Kajian yang dilaksanakan agak terkini iaitu pada tahun 2022. Berdasarkan kajian lepas, penyelidik dapat mengenal pasti aspek kesalahan linguistik yang berlaku dalam pelbagai bentuk dokumen penulisan, antaranya ejaan, tata bahasa dan penggunaan perkataan yang tidak tepat. Oleh itu, penyelidik mendapati masih terdapat ruang untuk menjalankan kajian lebih mendalam dalam bidang ini dengan fokus kepada pelajar kolej komuniti. Seterusnya, objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian dalam penyelidikan ini. Yang pertama ialah untuk mengkaji tahap persediaan pelajar Kolej Komuniti Hulu Selangor sebelum menghantar tugasan bertulis. Objektif kedua ialah untuk mengenal pasti faktor kesalahan linguistik dalam kalangan pelajar Kolej Komuniti Hulu Selangor. Dan objektif yang ketiga adalah untuk menentukan jenis kesalahan linguistik yang kerap dilakukan oleh pelajar Kolej Komuniti Hulu Selangor. Seterusnya kita akan beralih kepada metodologi kajian. Kajian ini berbentuk kuantitatif. Populasi keseluruhan pelajar di Kolej Komuniti Hulu Selangor pada sesi kajian ini dijalankan adalah seramai 90 orang di mana 73 orang sampel yang diperlukan. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data ialah laporan soal selidik dan juga analisis dokumen yang melibatkan penulisan laporan, kertas cadangan dan surat rasmi. Untuk analisis data pula, penyelidik menggunakan SPSS dan juga NCOM. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan dapatan dan perbincangan untuk kajian ini. Untuk demografi responden, seramai 73 orang responden yang terlibat di mana majoriti responden ialah pelajar lelaki dan merupakan penonton natif bahasa Melayu. Seterusnya, saya akan menghuraikan dapatan dan perbincangan untuk ketiga-tiga objektif kajian. Untuk objektif 1 dan 2, penyelidik mengumpul dapatan daripada borang soal selidik. Jadi kita akan lihat untuk objektif 1 dahulu iaitu di mana penyelidik ingin mengetahui tahap persediaan pelajar sebelum menghantar tugasan. Di sini penyelidik ingin tahu sama ada pelajar ada membuat semakan ataupun membaca semula tugasan yang telah disiapkan sebelum dihantar kepada pensyarah. Berdasarkan skor Mi yang diperolehi iaitu 3.091, ia menunjukkan sederhana tinggi. Ini menunjukkan tahap persediaan pelajar berada pada tahap yang memuaskan. Bagi memahami aspek ini dengan lebih baik, penyelidik telah membahagikan kepada 2 konstruk lain iaitu dari sudut usaha dan juga kesedaran. Kesedaran di sini merujuk kepada adakah pelajar menyedari bahawa mereka ada melakukan kesalahan dari sudut bahasa dalam tugasan yang telah dilakukan. Berdasarkan dapatan, skor Mi menunjukkan 3.657 iaitu berada pada tahap sederhana tinggi. Ini menunjukkan bahawa pelajar menyedari bahawa mereka ada melakukan kesilapan linguistik dalam tugasan yang telah disediakan. Manakala untuk usaha pula,
penyelidik ingin mengetahui sama ada pelajar ada mempunyai inisiatif untuk melakukan semakan ataupun pembetulan ke atas kesalahan yang berlaku dalam tugasan yang telah mereka sediakan. Skor min yang diperolehi menunjukkan nilai 2.521 iaitu sederhana rendah. Jadi, ini menunjukkan pelajar tidak mengambil tindakan yang sewajarnya untuk melakukan pembetulan ke atas kesalahan yang berlaku dalam tugasan yang disediakan. Pelajar juga kurang kesungguhan untuk memastikan tugasan yang dihasilkan adalah bebas daripada kesalahan linguistik. Maka dapatlah dirumuskan bahawa untuk objektif satu ini, tahap persediaan pelajar berada pada tahap yang memuaskan, namun pelajar perlu meningkatkan usaha untuk memastikan tugasan yang dihasilkan adalah berkualiti dan kurang kesalahan dari sudut bahasa. Saya akan teruskan dengan objektif yang kedua iaitu untuk mengetahui faktor yang menyumbang kepada berlakunya kesalahan linguistik dalam tugasan bertulis pelajar. Bagi mengetahui aspek ini dengan lebih lanjut, penyelidik telah membahagikan kepada 3 konstruk utama iaitu kepentingan, masa dan juga pengetahuan. Baiklah, saya akan mulakan dengan konstruk kepentingan. Kepentingan di sini merujuk kepada adakah pelajar menganggap kesalahan linguistik ini merupakan sesuatu yang penting. Berdasarkan skor min yang diperolehi dengan nilai 1.945, ia menunjukkan kepentingan ini berada pada tahap rendah. Ini menunjukkan pelajar menganggap kesalahan linguistik ini tidak penting kepada mereka. Seterusnya, untuk konstruk masa, di sini penyelidik ingin mengetahui adakah pelajar diberikan masa yang mencukupi untuk melakukan semakan ke atas tugasan yang telah dilakukan. Berdasarkan skor min yang diperolehi dengan nilai sebanyak 2.465, ia menunjukkan konstruk masa berada pada tahap sederhana rendah. Ini menunjukkan pelajar menyatakan mereka tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk melakukan semakan ataupun tindakan pembetulan. Yang ketiga ialah konstruk pengetahuan. Di sini penyelidik ingin mengetahui sama ada pelajar mempunyai asas pengetahuan bahasa yang baik yang membolehkan mereka melakukan tindakan pembetulan sendiri ke atas tugasan yang telah disediakan. Dengan skor min sebanyak 2.424, ia menunjukkan pengetahuan berada pada tahap sederhana rendah. Ini menunjukkan pelajar menyatakan bahawa mereka tidak mempunyai pengetahuan bahasa yang baik yang membantu mereka membetulkan kesilapan yang telah dilakukan. Ketika-tiga konstruk ini menunjukkan skor min yang rendah, maka dapatlah dirumuskan bahawa kesalahan linguistik dalam penulisan pelajar dipengaruhi oleh faktor kepentingan, masa dan juga pengetahuan. Seterusnya, untuk objektif yang ketiga, untuk objektif ini, penyelidik ingin mengenal pasti jenis kesalahan yang paling kerap dilakukan dalam kalangan pelajar. Bagi mencapai objektif ini, penyelidik menggunakan kaedah analisis dokumen dengan membuat analisis ke atas 22 dokumen penulisan pelajar iaitu penulisan laporan, kertas cadangan dan juga surat rasmi. Berdasarkan analisis, didapati kesalahan ejaan dan kesalahan kata nama merupakan dua jenis kesalahan utama yang paling kerap terjadi dalam penulisan pelajar dan diikuti oleh beberapa kesalahan dari kategori lain, antaranya ialah imbuhan, kata sendi, pemilihan kata dan juga tanda baca. Akhir kata, dapatlah disimpulkan bahawa kajian ini telah mencapai objektifnya dan memberikan sumbangan kepada pemahaman tentang persediaan pelajar sebelum menghantar tugasan kepada pensyarah. Usaha aktif perlu dipertingkatkan oleh pelajar untuk mengatasi kesalahan linguistik ini dan juga menjaga prestasi mereka pada masa akan datang. Pelajar juga perlu sentiasa diingatkan untuk mengurangkan kesalahan bahasa untuk mengelakkan kekeliruan dan memastikan keberkesanan komunikasi bertulis. Disyorkan juga kepada institusi untuk menjalankan program-program bahasa yang sesuai dengan generasi pada masa kini untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pelajar. Dengan itu, sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatian semua dan saya bersedia untuk sebarang sesi soal jawab. Sekian, terima kasih.